maafkan benda yang berlaku itu. Kerana itu mereka yang tengah gundah gulana, bukan kita. Kita kena terus bekerja. Hari ini kita diserang. Serangan ni apa? Bermula daripada pilihan raya, kempen pilihan raya Tioman dan Padang Serai. Anwar, inilah kali pertama dalam sejarah Perdana Menteri Malaysia menggunakan pentas rasmi sidang media di Pejabat Perdana Menteri. Mengatakan apa? Ini kali pertama dalam sejarah. Tidak pernah ada Perdana Menteri yang tidak ada maruah seperti ini. Dia guna apa? Dia kata Perikatan Nasional guna duit judi. Saudara, sampai hari ini dia tak boleh buktikan. Dia mengatakan apa? Kerana cabutan judi pada ketika kita ada pertambahan. Saya bagi tahu dekat Anwar, kamu juga pernah jadi Menteri Kewangan. Ketika kamu nak beri kelulusan kepada Nala Karupan, iaitu Tokek Magnum, kamu tak perlu tanya Dr. Mahathir Anwar. Itu kuasa Menteri Kewangan. Ketika kamu berunding dan memberi lesen kepada Nala Karupan, kamu tak perlu tanya Kabinet Anwar. Sebab apa? Itu kuasa Menteri Kewangan. Prosedur itu kekal sehingga hari ini. Dan Menteri Kewangan yang meluluskan, yang berunding dengan tokek judi ke apa pun, berada dalam kabinet kamu yang kamu lantik dan bersama dengan kamu, iaitu Tengku Zafrul. Kamu tanya Tengku Zafrul. Macam semua orang faham, gila apa? Ancaman kepada syarikat judi ialah Perikatan Nasional. Sebab apa? Perlis pun nak ikut dah, nak tutup semua kedai nombor ekor. Perlis dah umum nak tutup kedai nombor ekor. Saudara, saya meniaga goreng pisang. Dekat Tangga Batu. Tiba-tiba ada dua orang nak bertanding pilihan raya. Seorang janji apa? Seorang janji akan terus beli goreng pisang. Seorang lagi cakap kita akan kerahkan seluruh orang Tangga Batu jangan makan goreng pisang. Saya meniaga goreng pisang, saya nak sokong siapa? Sudah tentu orang yang bagi kelebihan pada perniagaan saya. Kerana itu, Anwar, kamu nak cakap apa? Sebaik sahaja kabinet dibentuk, tak sampai pun 2 bulan, tak sampai 60 hari, setiausaha politik kamu diberi ruang oleh tokek judi Sport Toto Malaysia, iaitu Vincent Tan, untuk pegang syarikat-syarikat penting kepunyaan berjaya, saudara. Farhas, 7-Eleven dan sebagainya ni, saudara. Siapa punya, Pak Long? Siapa punya? Nama tokek dia Vincent Tan. Vincent Tan tu apa dia? Vincent Tan tu tokek berjaya. Ni tokek Sport Toto. Yang ketika zaman Najib, hujung zaman Pak Lah, pernah dibincangkan nak bagi judi bola, kepada Vincent Tan lah yang UMNO nak bagi ni. Ada Vincent Tan bagi pada kita? Tak. Vincent Tan bagi pada siapa? Setiausaha politik Anwar Ibrahim. Sebab apa? Sebab apa saja je nak tengok budak ni handsome, ku bagilah. Berapa banyak lagi handsome? Oh, sebab budak ni mengaji luar negara. Berapa ramai orang mengaji luar negara? Kenapa tiba-tiba secara accidentally berlaku benda ini? Kerana itu, yang sedang gundah gulana, yang sedang nak menjawab di bawah sana ialah mereka, bukan kita. Lepas tu muncul pula isu 600 bilion. Saya cukup rasa malu. Kononnya dia ialah Menteri Kewangan terbaik Asia satu ketika dulu. Dia kata apa? 600 bilion. Ada berlaku penyelewengan. Saya pun pelik. Sebab Pak Long jual apa balik pun faham. Pakej 8 pakej rancangan yang dibuat oleh Perikatan Nasional oleh kerajaan kita pada menjadi kerajaan itu
melibatkan bukan hanya perbelanjaan fiskal. Fiskal dan bukan fiskal ni maksud dia apa? Bukan semua duit negara. Yang dikira jumlah itu apa dia? Termasuk duit KWSP yang digunakan, iaitu pencaruman yang dipotong ataupun duit dikeluarkan, wang moratorium. Itu duit saudara, takkan kita nak seleweng. Macam mana nak seleweng? Ada orang yang mengadu tiba-tiba duit KWSP dia hilang. Dia keluar, tak dapat kat tangan dia, tak tahu kat mana. Dah keluar dah tapi tak ada. Tak ada orang. Maka itu pembohongan. Lepas tu, ni saudara, Menteri Keuangan terbaik Asia ni pula muncul lagi tanpa rasa malu. Dia kata apa? Bukanlah 600, mungkin 90 bilion lebih. 90 bilion lebih dia kata. Saudara, 90 bilion ini termasuk dengan duit-duit apa namanya ni, skim gaji, skim upah. Semua ini yang bukan di bawah bidang takbir anggota kabinet. Termasuk apa dia? Termasuklah vaksin, termasuklah semua benda. 92.5 bilion. Siapa yang berkuasa penuh dalam pengurusan itu saudara? Yang berkuasa penuh dalam pengurusan itu ialah Tengku Zafrul. Tengku Zafrul. Orang kata ini ada kaitan dengan Bersatu. Kita tak pasti sebab ketika itu Tengku Zafrul betul lah dia rapat dengan Bersatu. Tengku Zafrul ni saya nak bagi tahu saudara, dia ni punyalah jujur. Ada kawan-kawan ini kita cerita, saya ni suka bercerita jujur dan saudara kena terima lah hakikat itu. Tengku Zafrul ni saudara, kadang-kadang kita kawan-kawan marah dengan Tan Sri punya sayang dengan Tengku Zafrul ni kan, bagi semua benda. Mula dia nak bertanding di Kuala Pilah, turunlah bawa jentera Kuala Pilah, lepas tu pergilah ke lembah pantai, kemudian pergi ke 5-6 kawasan ni dia pergi saudara. Masa Kuala Pilah tu kita pun tengok dia apa berlaku. Tapi tiba-tiba dah tak yakin, tak boleh menang ni, masuk UMNO, padan muka kan. Pergi bertanding Kuala Selangor, masuk pula UMNO. Hari ni dia tukar daripada Kuala Selangor jadi ahli UMNO Kuala Selangor, ingat, tukar pula jadi ahli UMNO Kota Raja. Saya pun tak faham apa nak kehendaki budak Tengku Zafrul ni. Tapi persoalan dia apa dia? Persoalan dia ialah hari ni berlaku tangkapan. Tangkapan ni siapa ni? Saudara, dia sedang menggunakan semua media. Tangkapan ini merupakan sepupu kepada macam mana? Kawan kepada sepupu kepada kawan kenalan menantu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dia kawan kepada sepupu, yang sepupu ni kawan kepada sepupu yang menantu kepada Muhyiddin Yassin. Saudara, media boleh buat laporan sebegitu rupa. Ini betul-betul keluarga 69 saudara, yang kena pause sekejap fikir balik, sepupu, kawan, sepupu, tapi lebih kurang macam itulah. Untuk kaitkan, bagi saya mudah. Kita dididik dengan disiplin. Salah itu salah, betul itu betul. Tak kisahlah sepupu ke, kawan ke. Kalau Tan Sri Muhyiddin sekalipun kamu ambil, kamu dakwa, kita tidak akan bela. Tapi cerita dia lah untuk kamu gunakan kes ini demi membebaskan Zahid dan Najib. Rakyat tidak akan reda sama sekali. Dia sedang nak memusing semua benda untuk apa? Untuk kluster mahkamah. Sebab kita sebut dengan jelas, undi Pakatan Harapan, undi bebas kluster mahkamah, undi BN, undi bebas kluster mahkamah, undi BN sama dengan undi PH, undi PH sama dengan undi BN, saudara. Kan itu kita harus bertenang. Suasana pentadbiran semakin hari semakin kacau. Menteri Kesihatan sedang bergolak dalam Kementerian Kesihatan. Saya bagi tahu antara benda yang sedang dia bertempur dengan pegawai-pegawai kerajaan di kementerian ialah apa saudara? Iaitu penggunaan ubat PrEP. PrEP ini nama singkatan kepada ubat yang diberi untuk reduce kesan HIV. Selama ini saudara, ubat ini ada di Malaysia, ada.
Selama ini adalah ubat mahal yang dikeluarkan oleh satu pharmaceutical nama Gilead. Gilead di Amerika ni, yang dia memang eksperti dia buat ubat ini untuk reduce, untuk kurangkan, untuk melindungi kesan-kesan HIV. Ubat ni diberi kepada siapa? Penagih dadah. Ubat ni diberi kepada siapa? Kepada pasangan-pasangan lelaki sama lelaki, iaitu gay. Dan Gilead ni saudara punya bijak, dia antara penyumbang kepada badan-badan LGBT satu dunia. Maksud dia apa? Company ni sumbang kepada NGO pro LGBT. Supaya apa? Supaya benda ni boleh berlaku, supaya penyakit ni bertambah, supaya dia boleh jual ubat dia makin banyak. Bukan kita saja negara Islam, malah negara-negara lain pun mula menyedari perkara ini dan mengharamkan dana Gilead masuk dan ubat Gilead masuk. Tetapi Malaysia, antara pengumuman awal selain daripada bagi tuala wanita secara percuma ditandas menteri, dia telah umumkan apa dia? Pemberian ubat percuma Gilead ini, saudara, PrEP ini, kepada mereka yang berisiko untuk berdepan dengan HIV. Dan Gilead ni kena pakai, saudara. Saya dapat maklumat ini daripada Ikatan Pengamal Perubatan dan Kesihatan Malaysia. Presiden kesatuan ini, saudara, bagi tahu apa? Gilead ni kena makan hari-hari, cikgu. Bayangkan kalau 1%, dia ambil jumlah yang paling sikit dan dia percaya jumlah ini jauh lebih banyak. 1% sahaja rakyat Malaysia yang buat seks songsang ini, yang berdaftar dan ada rekod di Kementerian Kesihatan, diberi percuma kepada ubat ini, bermaksud 600 juta sebulan Malaysia kena bayar kepada syarikat ini untuk bagi ubat ini percuma, supaya dia boleh buat kegiatannya dengan lebih yakin dan selesa. Ini tengah bertempur, saudara. Pegawai-pegawai kerajaan, bukan itu saja, di semua peringkat, di semua kementerian sedang bertempur dengan perangai-perangai menteri yang setengah masak ini. Itu jangan ceritalah dengan saya isu telur dan ayam ini lagi lah. Tak pernah saudara, daripada zaman kita sebelum merdeka, pilihan raya pertama 1954, dibentuk kabinet sementara pada ketika itu, sampailah sekarang belum pernah, dan inilah kali pertama kabinet bincang masalah harga babi. Ayam, rakyat jangan makan ayam. Telur, rakyat jangan beli telur. Babi, kita kena bincang di kabinet macam mana nak kurang harga babi. Saudara, ni cerah selaru. Pegawai-pegawai kerajaan di semua peringkat sedang mengeluh. Itu belum cerita lagi. Ni, Fahmi Fazil masuk saja pejabat, panggil syarikat TikTok. TikTok ni dipanggil. Dan minggu lepas, tak cukup itu, Menteri Dalam Negeri pula panggil TikTok dengan Facebook untuk berjumpa. Mereka nak jadikan Malaysia ini macam Korea Utara. Tapi saya percaya mereka sedang merancang pelbagai perkara. Tetapi gelombang dan kebangkitan rakyat kali ini tidak boleh tertahan. Kemenangan kita cuma tertangguh pertama untuk menyedarkan rakyat dengan apa sebenar yang kita cakap itu betul. Kedua, untuk menguji kita sejauh mana istiqamahnya kita. Karena itu saya selalu pesan dengan kawan-kawan, perjuangan ini umpama berjalan di waktu malam. Daripada senja jalan nampak, malam gelap, lagi pekat malam jalan dalam hutan, saudara. Kita pijak duri, kita pijak batu, sakit. Tapi hanya orang yang mampu bertahan sahaja mampu berjalan sehingga terbitnya Fajar Siddiq menyuluh jalan dan kita sampai ke kemenangan yang sangat bererti. Jangan gundah, jangan gulana. Jangan duduk saja. Pertama, benda paling mudah, berdoa terus, istiqamah, gerak kerja. Facebook, masuk Facebook, share
sebar. Sekarang ada WhatsApp, ada, mereka boleh tahan, mereka mungkin boleh blok besok banyak sangat TikTok sampai 400,000 baling bola takraw je kan. Dengki pula saya kan, baling bola takraw je YB 400,000. Satu masa kena blok 500,000, satu masa akan kena blok. Tapi yang lain buka, yang lain sebar, yang lain tengok, yang lain share. Facebook, TikTok, Twitter. Kan itu, ini gelombang kali ini. Ia tidak boleh ditahan lagi. Dan insya-Allah saya percaya dan yakin kerajaan ini tidak akan melengkapkan 5 tahun. Kerajaan ini tidak akan melengkapkan 5 tahun. Pegawai kerajaan marah, anggota keselamatan pun tak selesa. Akhirnya bila mereka, saudara, apa pun kita nak cakap pelbagai alasan, kenapa berlaku Sheraton Move dan benda itu sangat laju. Sheraton Move. Kerana Pakatan Harapan telah ditolak oleh rakyat. Siri kekalahan pilihan raya kecil terlalu dekat dan semakin besar. Maka mereka telah mengambil keputusan untuk memisahkan diri dengan Pakatan Harapan. Mereka akan tewas di Kedah, insya-Allah di Terengganu dan Kelantan. Mereka cukup goyang di Selangor, mereka panik di Negeri Sembilan, mereka mungkin akan hilang Negeri Sembilan. Itu berlaku, saudara, cukuplah. Semua akan meninggal dan membiarkan UMNO, Zahid, Anwar dan DAP. Saya fikir amanah akan lompat dulu. Ini puak cari selamat ini kan. Tapi tak apalah, itu biarlah kebijaksanaan pimpinan-pimpinan di atas sana. Tapi percayalah, baik JRS dan GPS pun akan meninggalkan mereka apabila mereka kalah teruk dalam semua siri pilihan raya negeri. Kerja kita terus tumpukan, sebarkan maklumat, tambah kekuatan. Faham, saudara? Faham ke tidak? Malaysia dah menang. Tadi skor 2 gol, 1 gol batal. 1 gol batal. Lagi 3 hari tak, kita kena lawan second round di Thailand. Makna payahlah bawa 1 gol je nak pergi Thailand. Kalau kita bertemu di final, kita raikan sama-sama dekat sini. Itu janji kawan-kawan dan Haji Ramli sekian. Sekian saja, saudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.